hari. Jangan lupa, saya rasa kalau tak silap dah nampak kita, surah An-Nur pasal 3, Bandar Serma Selatan, ya, iaitu infak dana untuk aktiviti program surau, ya, yang berkaitan dengan dakwah-dakwah ni, ya. Jadi saya harap insya-Allah muslimin-muslimat semua tidak terasa apa, ya, untuk nak memasukkan sedikit sumbangan ataupun sedekah ataupun infak yang kita telah kita kita cadang dah nak bersedekah banyak mana pada hari ini, ya. Alhamdulillah, terima kasih pada penganjur, terima kasih pada sahabat-sahabat yang terus memberi sokongan dan kerjasama dalam melaksanakan kuliah-kuliah setiap hari, Alhamdulillah, ya. Nampak ada Nazar, Jamalah AB, kita ada Jamalia, kita ada Yanti tadi, Rosanani, kita ada Rozaman, ada Wan, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, Maznah Muhammad, saya nampak ada. Win ada, Alhamdulillah, ya. Sam Saimarini, okey, ya. Terima kasih, ya. Jadi jangan lupa untuk memasukkan sedikit sumbangan atau banyak sumbangan yang kita rasa untuk disumbangkan pada hari ini. Okey, Anita Dalib, Siti Atika, terima kasih kepada semua-semua. InsyaAllah, ya. Hari ini kita masih lagi meneruskan pakai buku Akhlak Seorang Muslim, ya, yang telah pun dikemaskini dalam bahasa Malaysia, muka surat 105, ya. Last kuliah kita pada bulan Mac baru ni, 20 Mac kalau tak silap saya. Di ini kita bersambung balik, Alhamdulillah, Kemarujan Rani. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, walaupun sebulan sekali, sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang saya kata tadi sentiasa beri persokongan. Kita pergi kepada muka surat 105 yang berkaitan dengan janji, ya. Kita dah ingat dulu bahawasanya orang yang nak berjanji ni dia kena ada dua. Pertama, kuat ingatan. Okey, Nurul Yaakob, kuat ingatan. Bila nak berjanji dia kena kuat ingatan. Yang kedua, seorang yang teguh, ya, dengan setiap janji. Yang kuat ingatan, nak berjanji kena kuat. Kadang-kadang kita berjanji lepas tu, alah lupalah. Betul tak? Kadang-kadang tak lupa pun, buat lupa. Betul tak, Nazar? Tu yang tak nak tu, ya. Jadi bila kita berjanji, maka insya-Allah tunaikan janji kita. Lebih lagi kita berjanji menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh kita kata apa, ya? Demi Allah, tak nak guna macam tu, Demi Allah saya akan datang. Demi Allah saya akan buat. Tak nak macam tu, ya. Demi Allah saya berjanji saya tak akan buat bini itu ini. Tapi sebenarnya kita tak tunai janji kita. Kita berjanji, kita bohong, ya. Jadi janganlah kita berjanji kalau kita tahu kita tidak kuat. Kita tak teguh, ya. Kita mudah orang tu belada kita bila satu hal sikit yang ringan saja, kita batalkan yang janji-janji kita, ya. Okey, Azimah, selamat pagi, ya. Jamaliah Mutiara, janji wajib ditepati, tepat sekali, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat kita sihat, kerana hari ini akan menjalani pembedahan. Dengan keberat tak tahu, Wallahualam. Tapi kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita semua yang tak berapa sihat, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah, ya. Okey. Jadi kita tengok muka surat 105 di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah katakan dalam surah Yasin ayat 60 hingga 61, ya. Saya baca maksud saja. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya? Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Alhamdulillah, ya. Okey, Saira. Alhamdulillah, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, aku telah perintah kepada kamu anak Adam supaya kamu jangan menyembah
syaitan. Jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, Hasanah Usman. Ya, jangan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah syaitan. Mana sembah syaitan, mana kita ikutlah apa arahan syaitan. Syaitan ni kerja dia akan menghasut anak Adam. Daripada kita dalam keadaan kita sedar ataupun tak sedar, dalam keadaan kita nak hampir-hampir untuk menemui maut ataupun menghadap Allah SWT, masih lagi dia kata dia ada peluang lagi, walaupun itu adalah last peluang baginya untuk menghasut anak Adam. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat semua, takutilah, maknanya jangan kita menyembah syaitan, jangan kita ikut telunjuk syaitan. Umi Hafsah, kadang-kadang kita kata tidak, tapi bisikan syaitan itu sangat manis, sangat manis, cukup terancang. Kita je yang tak sedar, ya Allah, aku tersilap langkah lagi, ya. Okey, alhamdulillah. Ada sebahagian manusia yang tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan mereka juga tidak mahu menerimanya disebabkan kehidupan mereka susah serta mereka telah membuat maksiat. Kadang-kadang bukan orang kaya je yang buat salah, yang degil, yang tak dengar cakap Siti Azmah ni, tapi orang susah pun kadang-kadang sudahlah susah sembahyang tak nak, sudahlah susah cari rezekinya pun malas. Jadi bagaimana kita nak mengubah kehidupan kita sebagai seorang Muslim, insya-Allah, yang mana tidak mengharapkan kepada bantuan dan pertolongan daripada sesiapa pun kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kadang-kadang cakap mudah, kadang-kadang nak buat tu payah, nak tunai tu payah. Kita tak sedar syaitan yang telah menghasut, yang telah menguasai diri kita, Dan manusia ni pun kalau susah sangat pun kadang-kadang menjadikan ia durhaka pada Allah. Kadal faqru an yakuna kufra. Kadang-kadang terlampau susah hidup ini menjadikan seseorang itu kufur di atas segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Allahu Akbar. Okey, saya ingat satu, ialah bukanlah kata kisah ataupun memang itu kisahlah, bila seorang menceritakan kepada saya, ustazah, dia kata ini dia cerita je lah, saya dia kata, bantu saya ustazah, bantu saya, tolong saya ustazah. Nak tolong apa? Saya ingat dia datang nak minta bantuan duit ke apa ke dah. Nak tolong apa? Dia pun cakap apa? Macam ni ustazah, ajar saya mengucap Allahu Akbar. Kenapa? Awak seorang Islam. Ustazah, saya dah lari, saya dah terpelencong daripada jalan Allah, ya Allah, dia kata. Tapi saya ikut syaitan. Kenapa? Hidup saya susah ustazah, anak ramai, isteri tak bekerja. Jadi saya hanya dengan kerja saya sebagai seorang pengawal. Adawiyah, Umi Rokiah, sebagai seorang pengawal di sebuah pasar raya. Jadi ada dalam satu masa anak-anak sakit. Bayangkan kita pengawal macam tu, nak pergi hospital pun nak kena bayar, duit tak ada. Anak sakit, dia kata. Jadi rupanya saya diperhatikan oleh seorang lelaki, dia kata. Dia datang jumpa, pakcik ada apa, dia kata. Tak ada apa. Pakcik susah ke, perlukan bantuan, dia kata. Kita ni kan orang tanya nak perlukan bantuan, terus cakap susah, dia kata. Anak-anak sakit, isteri pun tak sihat, dia kata. Okey, Masli Radiah Syarif, isteri pun tak sihat, dia kata. Jadi sangat perlukan keuangan. Tak apa, jom pakcik kita pergi sekejap pergi sana, dia kata. Dia bawa masuk ikut belakang gereja. Tak masuk kat depan. Dia tahu saya pun tak sanggup. Bila masuk kat belakang, dia kata, jumpa dengan seseorang yang saya pun tidak kenal. Dia kata, pakcik jangan malu, cerita je apa masalah. Datanglah kalau susah-susah kat sini. Tak apa. Minta bantuan, kita insya-Allah kita akan bantu, dia kata. Saya pun keluar, tak sampai hati nak cakap susah. Esok masuk lagi ke belakang tu.
yang jaga gereja tu dah faham dah. Tak apa pakcik. Pakcik perlukan duit, dia tu. Terus bagi 500. Jadi macam mana saya tak tak apa pakcik. Kita tak minta apa-apa bayaran. Tak ada masalah. Tapi kalau pakcik susah, pakcik datang aja. Kita orang bantu. Yang itulah keadaan. Jadi lama-lama rasa terhutang budi. Lepas tu sekali saya pergi, okey lagi. Yang kedua, ulang lagi, ada masa susah, ulang lagi. Lastnya, so masuk. So kita semayang di gereja. Tak apa pakcik, tak apa pakcik. Kita akan tolong pakcik. Itulah keadaan Kak Jamna. Okey, Umi Rokiah. Jadi lama-lama saya dah jadi penganut agama Kristian. Tapi ialah sebab kita ni asal daripada agama Islam, Ustazah. Saya ingat sepatah balik Ustazah. Lepas tu saya minta Ustazah ajar saya mengucap dulu ajar saya mengucap batu. Itu dulu saya minta Ustazah ajar saya. Saya tak minta benda lain, saya minta biar saya dapat kembali kepada agama Islam. Tu terlampau susah menjadikan seorang itu kufur. Sebab itu muslimin-muslimat semua, andainya di kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, lebih lagi kaum kerabat kita yang berada dalam kesusahan, kesempitan, jangan biarkan mereka menderita. Sebab kadang-kadang tak tahu nak fikir, bayangkan. Duit tak ada, anak sakit nak kena bawa pergi hospital, isteri juga sakit, makanan juga perlu. Bayangkan antara nak makan dengan nak pergi hospital. Dah tentulah kita yang tak ada duit ni makan dulu. Lebih pada tu barulah boleh pergi hospital. Kadang ujian Allah ni bertalu-talu Okey, saya nampak ada besan saya Nur Laila. Terima kasih banyak-banyak bersama dalam kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah Jadi itulah keadaan. Tapi alhamdulillah payah juga rupanya bila nak mengucap balik setelah sekian lama dia mengikuti ataupun masuk Kristian. Allahu Akbar. Dia tanya anak-anak tak, dia kata. Saya tak adalah ajak anak-anak sekali. Tapi untuk saya dah terhutang budi. Saya pergi, saya ulang. Tak jauh pun orangnya. Di PJ saja. Sebab tu ada orang bagi tahu. Ada saudara-saudara kita yang beragama Islam masuk ke gereja di PJ. Kami dapat laporan Okay, Plizul, Mazna, itu keadaannya. Sebab itu muslimin-muslimat semua dalam Islam ni perlu ada perlu sikap-sifat kita tolong menolong, membantu lebih-lebih lagi khusus untuk saudara mara dan kaum kerabat kita sendiri. Yang tu kita kena uruskan terlebih dahulu. Muslimin-muslimat semua, Allahu Akbar. Okey, jadi kita tengok balik maknanya pada kuliah kita ataupun sambungan kepada pelajaran kita, Umi Habibah Nur Haimah, ada sebahagian manusia yang tidak mahu mengikut si ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan mereka juga tidak mahu menerimanya disebabkan kehidupan mereka susah serta mereka suka membuat maksiat. Tapi ada sebahagian manusia yang memilih jalan hidup yang baik, yang mana ia hatinya sentiasa mengingati Allah dan bersyukur terhadap penciptanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ingat Allah. Saya selalu sebut satu hadis kursi, Allah kata, bila kita ingat Allah, tanda kita bersyukur. Bila kita lupa Allah, tanda kita kufur. Siti Zuraidah Ibrahim, Radiah Syarif, mudah-mudahan dia kata moga-moga Allah SWT memberi kekuatan kepada sahabat kita, ketabahan pada sahabat kita Jamaliah yang akan menjalani pembedahan. Sahabat ada Syuhada, ada Sabariah, ada Nur Hayati Samsudin, ada Hajjah Rogayah Abu Bakar. Terima kasih kepada semua-semua. Okey, jom kita sambung balik. Perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan manusia sebagaimana telah tersebut di dalam Al-Quran. Saya baca terjemahan, sebab panjang sangat. Dan ingat surah Al-A'raf ayat 1. Surah Al-A'raf ayat, Allahu Akbar, 182 hingga 184.
Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka dan dijadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua jawab, benar. Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Ada manusia ni dia mudah berdolak dalik. Tapi Allah dah pesan, dah ingat dah. Kamu dah beri janji yang kamu akan taat pada aku. Jadi supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan. Jangan kata, ya. Okey, Munirah, Faridah Ali, jangan macam tu, ya. Waliyazubillah, kita ni bab-bab menyalahkan orang mudah sangat, ya. Orang tu kata gitu, orang tu kata macam ni, orang tu kata tak cakap pun, tak bagi tahu pun. Macam-macam, ya. Walaupun kadang-kadang dah bagi tahu Suhaida Jaafar, Nazar. Okey, tengok lagi. Atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami ialah keturunan yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu patutkah engkau, wahai Tuhan kami, hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu? Tak mengaku, mana nak menyalahkan datuk nenek. Sedangkan dari segi hakikatnya telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita telah berperjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janjian apa? Untuk patuh dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kata dalam solat kita? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bercakap kepada Allah tu, hidupku, matiku, peganganku, semuanya lillahi ta'ala, untuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nur Suhaida, okey, nak ngadimin, payah nak sebut, tak apa. Jadi harap betul lah tu, Jadi atau supaya kamu tidak mengatakan sungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu. Bukan kita yang salah, tapi kita menyalahkan mak bapak kita, keturunan kita. Itu yang menjadi permasalahan. Sedangkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan patuh dan taat dan akan menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Perjanjian tersebut bukanlah dialog di antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana yang digambarkan dalam ayat di atas. Ayat di atas memberi gambaran mengenai kecenderungan fitrah kepada Allah, fitrah yang kepada Allah dan pengenalan fitrah manusia kepada penciptanya agar manusia dapat melalui fitrahnya serta dapat mengetahui pengertian yang sebenar dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hajar Aziz, maknanya kita ni bukanlah makna kita berjanji tu kita bercakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, tidak, tetapi fitrah manusia tu Allah jadikan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jadikan begitu fitrah kita. Sebagai manusia kita akan cari siapa sebenarnya Tuhan kita, siapa yang mencipta kita, siapa yang menciptakan alam ini. Kita akan tertanya-tanya, siapa. Kalau sudah tentu jawapannya terus pergi kepada kuasa yang tertinggi, yakni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kecil-kecil dulu pun kita bertanya. Tapi kadang-kadang mak kita tak cakap, kan? Yalah, mak bukan kata dia tak belajar, tapi tak tahu nak hurai macam mana buat kita yang dalam umur masih 7 tahun, 8 tahun. Kita tanya di mana Allah, siapa Allah, kan? Kadang-kadang dia tak boleh terang secara yang kita nak. Tapi Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita. Okey, apa kata Jamalia? Fitrah manusia kepada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul, Badaria. Itu sebenarnya. Tapi itulah, tapi dia sebabkan kadang-kadang ikut hawa nafsu, ingkar, maka kita mengikut perkara-perkara ataupun ajakan-ajakan daripada syaitan dan iblis.
Saya selalu sebut, syaitan ni dia tak akan ajak kita buat benda baik. Percayalah. Tetapi diberi gambaran kepada kita, yang ni manis, yang ni cantik. Buatlah, buat. Tak apa. Last kata, tak apa. Orang tak tahu pun. Last sekali dia kata, tak apa, buat sekali tak apa, tak salah, tak terkena tangkap lagi. Kalau dah banyak kali, itu kemungkinan. Tapi sekali, tak apa, dah buat sekali. Lepas pun, selama ini, tak apa pun. Kau ambil rasuah contohnya, kau buat itu, buat ini, tapi tak kena tangkap pun. Ya, dia pujuk, lama-lama kita dah terbiasa menjadi darah daging. Dia tak suruh pun tak apa dah. Kan, mudahnya dia menyesatkan kita, ya, muslimin-muslimat semua. Jadi harap-harap insya-Allah kita tidak mudah tergoda, kita tidak pernah terpengaruh dengan ajakan-ajakan dan bisikan daripada syaitan laknatullah, ya. Allahu akbar. Tapi kadang tak sedar, betul tak Jamalia? Munirah, syaitan menghasut kita untuk terus buat jahat. Allah wal iyazubillah, mudah-mudahan tidak, ya. Munirah kata apa? Itulah syaitan ada je yang nak mengajak kita melakukan perkara yang tak baik. Tak baik betul, ajak orang buat jahat. Syaitan. Pagi dah marah orang dah, Munirah. Marah syaitan tak apa, Okey. Apa kata Leha? Agar kita tidak mudah terleka dengan hasukan syaitan, Syaitan ni memanglah tak boleh nak cerita lah macam mana dia punya kejahatan. Kita masih ingat bagaimana dia perdayakan bapa kita, iaitu Adam AS dengan Hawa, supaya melakukan ataupun mendekati pokok yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya kalau kita okey, dangai kukus, kalau ingat kepada kuih dangai, Okay. Apa pun disebut kesalahan Nabi Adam ini sikit aja, tapi sebab dia seorang Nabi dan Rasul, maka itu merupakan kesalahan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata ulama, salah Nabi Adam mendekati pokok tu dan tak sengaja memakannya, maka bagaikan kita ni doktor larang orang kencing manis, jangan minum air manis, jangan makan benda-benda yang manis, buah-buah yang manis. Nah, takut dah? Takut, tapi buat juga nak? Buat. Tak apa, makan sikit. Betul tak Umi? Ya, tak ada masalah. Makan sikit je, minum sikit je. Dah, jadi kita langgap larangan doktor tu. Ibarat begitulah katanya ulama, Nabi Allah Adam ni dia terlanggar pergi mendekati pokok yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi besar penceritaannya kerana dia adalah Nabi dan Rasul. Tapi bagi kita manusia, ibarat kita ambil sesuatu yang dilarang oleh doktor, kita memakannya. Itu je. Kan? Biasa kita langgar. Betul tak? Umi Rakiah, langgar tak? Langgar tak larangan doktor? Jangan makan manis. Jangan tidur lambat, jangan banyak berfikir. Jadi hak tu hak doktor larang, hak Allah larang, jalan sama juga. Kita kadang-kadang tak patuh, ya. Tapi nak ibaratkan dosa Nabi Allah Adam ini taklah sebesar mana pun, ya. Gitu kan, itu bukan saja cakap perbincangan ulama. Kita tengok dalam ulama mufassirin mentafsirkan perbuatan Nabi Allah Adam melakukan salah itu hanyalah ibarat sebagai kita yang melanggar larangan doktor sahaja. Tapi saya katakan tadi, kesalahan macam tu bagi seorang Nabi dan Rasul sudah dianggap besar. Ya? Okey, seterusnya perjanjian yang digambarkan dalam ayat tersebut juga ialah agar fitrah manusia dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk yang dapat membawa manusia jauh dari tujuannya atau sampai menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Munirah kata makan kacang aja Ustaz. Tak ada makan benda lain. Tak minum kopi pun, tak minum teh pun nak. Makan kacang je pun. Tak boleh Munirah. Ada orang tak boleh makan kacang tau. Isya design. Tak boleh makan kacang pun. Terutama sekali orang yang
gout. Siaplah, sakit lah makna dah. Hajar kata, langgar sedap ustazah yang doktor larang. Tu nak makan sangat. Betul. Sedapnya minum air manis tambah-tambah. Ya, tengok air batu sedapnya. Rumah tempat orang buat open house. Ya Allah. Air batu sedapnya manis. Ya Allah. Dapat segala. Tak apa. Tak apa ya. Tak kisah ni tak ada masalah. Tengok aja nanti. Pergi cek. Tahu berapa naik darah ya. Azizah Jaafar. Anita Dalip. Kan? Tu. Betul ya. Langgar. Kita langgar. Hak yang doktor suruh pun memang kita langgar. Tapi kadang kita takut doktor lagi daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tak makan, kita tak buat. Tapi bila Allah larang, kadang-kadang kita tak mendengarnya. Okey, kesetiaan manusia mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan Allah SWT merupakan seni kemuliaannya di dunia dan seni kebahagiaannya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Anita kata, dah sakit, jawab. Jawab apa? Diam je lah doktor kata apa pun. Ya tak? Saya mesti ingat sebenarnya cerita ya. Doktor, saya pergi hospital masa tu, tekanan darah saya tinggi ya. Rafi'ah Ismayadi, tekanan darah saya tinggi. Doktor tanya saya, makan ubat tak? Tak. Ustazah doktor ke saya doktor? Terdiam saya. Maknanya hak doktor suruh tu apa tak makan? Pasal apa berhenti? Jadi kalau saya tak suruh berhenti, jangan berhenti. Gitulah lebih kurangnya Nurhaimah Zainal Abidin. Bila nak ceritanya gitulah ya. Okey. Jadi dia kata kesetiaan manusia memenuhi perjanjian telah ditetapkan Allah SWT merupakan seni kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah ya. Anita Dalik gelap tu. Yalah. Siapa doktor? Ustazah doktor ke saya doktor? Kalau saya doktor, saya tak pernah suruh ustazah berhenti makan ubat. Kan? Sabar Ahmad Zain, Hajah Norma. Jadi insyaAllah begitulah keadaannya. Apatah lagi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita tak akan langgar. Kita buat dan insyaAllah hak yang dia larang kita tinggalkan satu demi satu. Ada juga yang tak boleh nak tinggal. Ada kadang-kadang ya. Tapi kita minta dengan Allah SWT supaya benda itu Allah dapat menjauhkan kita daripada keadaan-keadaan itu. Sebab kadang-kadang apa yang ada pada diri kita ini ya. Terutama panca indera yang 5 ini. Mulut khususnya. Mata ya. Jadi mudah sangat melakukan dosa. Kemarujan Wan Kois Rosnani. Okey. Jom kita tengok lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak baik apabila seseorang telah menunaikan janjinya tetapi ini adalah sesuatu yang tidak baik apabila seseorang telah menunaikan janjinya tetapi dia masih memikirkan perkara yang tidak baik dari Allah SWT untuk menghindarkan sangkaan itu. Allah SWT telah memperingatkan manusia dengan firman-Nya. Ya? Jadi dia kata adalah tidak baik kalau kita dah ingat Allah, kita dengar, kita nak tunaikan janji, kita telah tunaikan janji, tapi kita masih lagi duk fikir perkara-perkara yang tidak baik. Ya? Ya? Jadi sebab itu Allah untuk menghindarkannya sangkaan itu, Allah SWT telah mengingatkan manusia dengan firman-Nya. Azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya. Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu dan kepada akulah sahaja hendaknya kamu merasa gerun dan takut. Ya. Okey, dan bukan kepada sesuatu yang lain. Al-Baqarah ayat yang ke-40. Cantik sangat ayat ini ya. Allah mengingatkan kita, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa yang kita duduk terhutang budi dengan orang ya? Mami banyak benda tak boleh makan. Kacang gaut ya Mami. Banyak dah, saya pun sama juga Mami. Apa ni Mek. Saya biasa panggil Mek. Banyak juga perkara yang
doktor lagang kadang-kadang buat juga. Sikit tak apa kan kita kata dah. Kalau alah makan je tak apa, ustazah sikit tak apa. Yang sakitnya kita. Bukan orang yang tukang cakap dia tak sakit pun. Yang kita ni, makan sikit tak apalah. Alah kesiannya tak makan rasa, sikit rasa. Rasa je. Dah rasa sedap tu. Satu. Pas satu. Tak cukup lagi orang bagi tu. Cari beli kat mana. Sebab sedap makan dah. Allahu Akbar ya. Itulah terpedayanya kita mengikut hawa nafsu ya. Jadi Jadi Allah kata, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian denganku. Kenangkanlah nikmat. Nikmat Allah sangat banyak. Ya Allah berikan pada kita sangat banyak sampai tak terhitung. Setiap masa daripada bangun tidur pagi tadi sampailah ke saat ini. InsyaAllah sampailah ke tengah hari sampai petang. Masuk malam lagi. Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita tak pernah putus. Tak berbayar pun. Ya Allah kan. Betul Ustazah, yang Allah bagi tak terhitung rasanya. Tetapi masih tetap mengeluh. Mengeluh dan kurang bersyukur pada sesuatu yang bila tak dapat sesuatu yang disukai. Betul, saya setuju sangat tu Munirah. Kita tidak bersyukur. Kalau kata kita dapat, tak apalah, seronok, Alhamdulillah. Tak mengeluh. Cuba bila kita diuji oleh Allah SWT, tak dapat apa sesuatu yang kita inginkan, kita akan mengeluh dan menjadi orang yang tidak bersyukur pada nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita lihat yang satu, yang dua, yang tiga. Tetapi yang 10, yang 20, yang 50, yang 1000, ya Allah gunakan pada kita. Kita terlupa. Baik tu Allah ulang banyak kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya kita ingat nikmat mana lagi yang kamu nak. Banyak dah aku bagi pada kamu. Satu demi satu. Tapi kita terlupa Yang kita ingat ialah musibah-musibah, kesusahan-kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Ciput sangat kadang-kadang Kita dah susah hati sangat. Allahu Akbar Ingat Allah pesan pada kita. Dan kalau kita ingat, kita buat dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku. Supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Supaya Allah pun tunai juga kehendak kita. Kita nak apa. Sebab Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Kamu doalah pada aku yang akan tunaikan. Tapi buat dulu hak Tuhan suruh. Lepas tu baru kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu hadis kursi Allah kata, kamu tunai hak aku akan tunaikan hak kamu. Apa hak Allah? Tentulah perkara-perkara berkaitan dengan ketaatan, kesyukuran kita, redha kita di atas sesuatu yang Allah berikan kepada kita, di atas segala. Tak kisahlah sama ada berupa nikmat, pasti kita redha. Tapi kadang-kadang yang berupa musibah, berupa kesusahan yang menimpa diri kita, yang menimpa diri keluarga kita, itulah yang kita ingat. Itulah yang kita sebut-sebut sangat-sangat dah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadilah kita orang yang bersyukur. Jadilah kita orang yang sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kan? Hebat tak? Kalau kita nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lebih lagi nak bertakarrub dengan kita sebagai hamba-Nya. Baik dah Allah, sangat baik. Sangat baik Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat luas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey. Pada masa Rasulullah SAW mengajak manusia supaya meluk agama Islam, baginda telah membuat bai'ah, yakni janji setia dari utusan-utusan yang datang kepada baginda Rasulullah SAW memberikan ajaran-ajaran agama sesuai kepada mereka. Auf bin Malik mengatakan pada suatu masa ada 9 atau 8 orang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya kepada mereka, apakah kalian hendak membai'ah Rasulullah SAW? Setelah itu kami segera menghulurkan tangan sambil menyahut, kami membai'ah engkau ya Rasulullah. Setelah itu baginda berkata, bai'ah atas dasar berjanji. Bahkan bahawa kalian akan sembah dan sujud pada aku, yakni Allah,
dan tidak akan menyentuhkannya dengan sesuatu. Dengarlah dan taatlah. Kemudian baginda melanjutkan, janganlah kalian minta sesuatu kepada yang lain. Allahu Akbar. Nak apa-apa, minta dengan Allah SWT. Ialah hak yang kita nampak datang, apa-apa duit ke apa saja tu daripada manusia. Tapi setelah minta dulu dengan Allah SWT, dan Allah jentikkan hati seseorang itu untuk membantu kita, untuk tolong kita. Ya, itu sebenarnya. Kalau Allah tak jentik, tak datang bantuan dan pertolongan itu kepada kita. Sebab itu apa saja Allah yang menolong kita, Allah yang bantu kita, Allah yang kurniakan kepada kita itu ini dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Apapun kalau orang cakap kat kita, orang puji kita, kita cakap alhamdulillah. Haza biiznillah. Syukur pada Allah, ini datang dengan kehendak dan izin daripada Allah SWT. Kalau bukan dengan kehendak dan izin Allah SWT, pasti ya kita tak dapat. Walaupun dah dekat, nasi dah duduk dalam mulut dah, makanan duduk dalam mulut dah, tunggu telan lagi, boleh terkeluar balik kan. Kadang-kadang dah masuk dah, keluar balik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bukan itu kita punya rezeki kita. Nah, orang kata dah masuk dalam mulut, boleh terkeluar lagi. Dah dapat dah benda yang kita nak. Tapi kadang-kadang elok-elok aja tertinggal pula. Elok-elok aja. Kamu kata apa? Dah kena curi kat orang kan. Begitulah. Allahu Akbar. Besarnya nikmat Allah kepada kita semua. Tak terbalas. Tak terucap sebenarnya. Betul kan? Tak terucap. Walaupun kita tak kaya, walaupun taklah kita berpangkat, tapi kita syukur dengan apa yang Allah kurniakan pada kita, menyebabkan kita tetap ingat Allah. Ya, kita nampak ada Kamarujan, Munirah, apa tadi? Tak apa. Tak ingat tu tak payah sebut. Sorry, minta maaf banyak-banyak. Okey. Jadi setelah itu baginda berkata, bai'ah atas dasar berjanji bahawa kalian akan sembah dan sujud kepada Allah dan tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu. Dengarlah dan taatlah. Kemudian baginda melanjutkan, janganlah kalian minta sesuatu kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak apa minta dengan Allah. Nak kacang minta dengan Allah. Pasti Allah akan gerak hati orang untuk memberinya. Dengan balang-balang boleh bagi Munirah, insya-Allah tak ada masalah. Tapi bila Allah telah gerakkan hati orang, kalau tidak, aku pun nak makan juga. Asyik dia je yang nak makan. Betul tak Munirah? Orang tak tahu. Okey. Auf bin Malik berkata, pada hari yang lain aku melihat di antara mereka yang telah membai'ah Rasulullah, cambuk yang dipegangnya jatuh tapi dia tidak minta tolong orang lain untuk mengambilkannya. Cuba kita perhatikan betapa besarnya kesetiaan mereka kepada janji yang telah dinyatakan dan betapa teguhnya mereka dalam melaksanakannya. Maka kita jadikanlah ia sebagai tauladan dan jangan sekali-kali kita membuat zalim. Tengok orang-orang dulu, para sahabat, bila kata nak bai'ah, walaupun dia datang tu sebenarnya datang untuk berbai'ah, untuk buat janji, dan bila dia berbai'ah, jatuh apa, cambul, apa dia kata apa? Tombol ke apa benda. Jatuh dia kata. Cambuk. Cambuk ni. Macam mana cambuk apa dia? Allahu Akbar. Tak boleh nak cakap macam mana. Cambuk yang dipegangnya jatuh tapi dia tidak meminta tolong orang lain untuk mengambilnya. Maknanya dalam keadaan berbai'ah dia dengan Rasulullah SAW tu, jatuh cambuk dia. Saya tak nak satu benda yang besar, yang penting jatuh tu. Bukan benda kecil. Allah tempat kebergantungan kita. Bukan benda kecil, maknanya masuk cambuk tu berkali benda besar. Jatuh, walaupun dia jatuh, tak diminta orang lain untuk mengambilkannya. InsyaAllah nak ceritanya, Allah SWT orang berjanji, para sahabat dulu bila berjanji, maka cambuk, apa dia kata? Orang ambil air dalam telaga tu Ustazah. Oh itu timba. Bukan timba kot, saya rasa. Wallahualam.
Ada juga golongan yang memberikan janji-janji tetapi mereka tidak menepati. Semua ajaran Islam merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan ianya wajib dilaksanakan. Ya, ramai orang berjanji, ada juga yang tak yang tak mengikutinya. Apa kita lihat ejaan macam mana benda? CAMBUK. Cambuk. Dia nak cari dalam kamus. Tak apa. Sikit lagi. Rasulullah SAW pernah menerima bai'ah kaum Ansar bahawa mereka akan bersedia mengorbankan jiwa dan harta benda untuk melindungi dakwah dan mengajarkan risalah supaya agama Islam dapat berkembang. Hebat semasa hijrah. Oh, cemti. Oh, cambuk itu cemti Mas Nah, terima kasih. Cemti. Cemti tu apa pula tu? Pedang ya? Untuk buat sebat orang Oh, ya betul. Cambuk cemti. Makna sarung cemti. Ada kita pernah jumpa dalam ayat kursi maknanya Allah kata dalam satu hadis ayat kursi, hadis kursi, Allah kata apa? Semua permintaan ada orang bila dia mohon aku bagi semua sekali. Dia nak apa aku bagi. Tapi ada orang aku tak menunaikan permintaan dia walaupun sekecil cemti. Sarung cemti. Bukan cemti sendiri. Tapi sarung cemti dia kata. Baru saya teringat perkataan cemti itu ialah cemti pula. Apa nama tadi? Cemti itu yang dikatakan apa dia kata? Tali untuk menyebat orang yang salah dan sebagainya. Roki Abdul Kadir. Okey, terima kasih Munirah. Cemti yang orang buat bedal ustazah. Ya. Buat bedal katanya. Itu bahasa orang Kelantan juga tu, buat bedal orang. Biasa orang berperang guna betul. Terima kasih ya. Dalam bahasa Inggeris whip dia panggil. Okey, terima kasih Mas Nah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang menolong cambuk sarung tali cemti Nur Haimah. Okey, terima kasih dapat satu perkara tali yang bertangkal untuk menyebat Allahu Akbar. Ingat pula satu hari bila keluar daripada penjara Sungai Buloh. Bukanlah saya masuk penjara tu kerana dipenjarakan. Tak ada dah. Tapi ada program di penjara Sungai Buloh. Masa keluar tu, tengok ada orang bawa, berjumpa dengan seorang yang agak tegak badannya. Di tangannya ada bawa macam nak untuk pukul, untuk nak pukul orang, nak bedal orang, kata Munirah. Jadi muka dia tegar saja nampak. Jadi orang yang bawa saya nak keluar daripada penjara tu, maksudnya kena ada pengiring dia. Dia tak boleh keluar seorang. Maksudnya ada pengiring dia. Kami pergi ramai, dalam 13 orang pergi. Kebetulan ada program forum di sana. Jadi dia akan bilang setiap orang sebelum keluar. Kenapa saya kata buat apa hitung? Kita orang masuk banyak-banyak je. Mana tahu ustazah ada yang seorang menyelinap keluar bersama dengan rombongan ini. Dia periksa, dia tengok apa-apa. Jadi bertembung semasa nak keluar tu, seorang lelaki yang bawa, itulah yang kata untuk libas orang. Jadi orang tu tanya, berapa orang hari ni? Dia cakap, tak ramai, 8 orang saja. Yang dia libas, yang kena apa kita panggil? Yang kita panggil di hukuman sebat. Sebat. Jadi dia pegang benda tu, nak keluar daripada tu. Jadi orang tu tanya, berapa orang geng penjara dia lah. Berapa orang hari ni? 8. Jadi 8 orang. Jadi sebenarnya tempat kami forum tu di padang yang agak luas dan ada dinding tak jauh daripada situ, tak jauh pun jauh lah, tapi makna ada dinding yang zinc punya disebab orang salah kat situ. Kita dengar dengar macam tu lah dah. Dengar dia buat tu.
tak tahu berapa kali sebatan seorang. Kali ada 1, ada 2, ada 5, ada 6. Jadi ada keluar sama. Jadi maknanya 8 orang tu tak ramai bagi dia. Kita tu sekali dia libaskan dia punya tali dia tu, saya dah terasa berdebar hati Umi. Umi KFH. Ingat lagi tu? Tu baru nak cerita, bukanlah nak cerita panjang sangat cerita hal itu. Tapi cerita tali cemti tu ataupun cambuk tu, itulah bendanya. Betul tak? Untuk buat libas orang. Yang Meliah kata libasan. Untuk libas orang. Untuk nak sebat orang. Macam itulah. Gerung kita tengok muka orang yang buat sebatan itu tegas. Apa kata Mac kata, aduh, gerun. Dengar Mac, walaupun agak jauh. Jauh, bukan kata dekat sangat. Jauh. Tapi kita dengar macam tu dia punya bunyi yang kena tu. Maknanya dah. Yang dengar lah. Masih teringat lagi. Allahu Akbar. Salah apa orang tu, kita pun tak tahu. Tapi ada orang di penjara dan sebatan 6 kali sebatan. Hukum penjara dan sebatan. Adalah salah-salahnya. Kita pun tak tahu. Zalia kata hukuman sebatan. Jadi kita dengar pun dah takut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu di dunia. Hukuman yang salah bila dilakukan. Tapi dak akhirat Allah nanti kita tak tahu. Katanya Umi kata dulu-dulu guna ekor ikan pari. Lagi dahsyat. Lagi sakitnya ya Allah. Ekor ikan pari tu kan dia berduri. Betul tak? Jadi yang tu dibuat sebatan. Sebenarnya apa kata pukul garang, tegas dalam penjara dah dan takut. Memang pun dia kalau senyum-senyum sama macam Munirah ni tak boleh, kalau tidak nanti orang semua tak takut. Betul tak? Ini tengok muka takut. Dia bawa benda tu dah agak dah orang ni yang tukar libas orang tadi dah. Rupanya memang betul lah. Okey, minta maaf cerita bab tu, tapi sebab kaitan nak kita cambuk tu jatuh, maknanya dalam keadaan dia berbai'ah dengan Rasulullah SAW, maka tidak diambilnya. Allahu Akbar. Takutnya dengan hukuman tak sanggup dan tak sanggup untuk kita hadapi. Di dunia pun kita dengar dah rasa gerun. Apatah lagi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang melakukan salah dan dosa, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tidak bertaubat di atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kalau anda kata dosa itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu lebih-lebih lagi lah. Waliyazubillah. So, muslimin dan muslimat semua, sahabat-sahabat semua, warga keluarga kita semua sebaya mengelakkan daripada melakukan perkara yang dosa yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah buat, sama-samalah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah janji selagi mana kita tidak melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, katanya Umi. Tapi tanggal kulit dan daging. Sungguh Dengar cerita orang yang kena sebat yang tidak cambuk tu, tidak dengan cambuk yang ekor pari tu pun tak boleh tidur dalam keadaan berbaring sebab sakitnya punggung. Itu pun dia lapik dengan kain yang tebal dia untuk bahagian punggung tu. Tapi libasannya sangat kuat. Semua menjadikan kesannya lama nak boleh hilang Allahu Akbar Siti Fatimah Ali. Okey. Muslimin dan muslimat semua, janji kita dengan Allah, adakah kita telah tunaikan? InsyaAllah, tunaikan janji kita dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okay, Jamaliah Mak Desa. Dah teringat tadi tapi tak ingat. Lupa lupa nama. Mak Desa tu ingat. Allahu Akbar. Okay. Jadi minta maaf muslimin muslimat semua. Apapun
Terima kasih kita kepada pihak penganjur program iaitu Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan jangan lupa untuk infak dana untuk tabung Surah An-Nur ya Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan sumbangan kita, infak kita pada hari ini iaitu hari Jumaat, penghulu kepada segala hari, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mungkin menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita istiqamah dalam melakukannya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada muslimin dan muslimat semua. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa dan ketika. Minta maaf banyak-banyak atas dosa, atas salah dan silap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Asia Sulaiman Zaidah ZA. Okey, Mek Afsa.